Kita nak membangunkan negara perlukan kepada sumbangan sumber manusia yang besar, betul. Yang banyak dalam bidang lapangan yang meluas, termasuklah dalam bidang industri, pembuatan, peladangan, semuanya sekali. Dan keperluan negara asing ini amat penting. Betul. Dan sejak 10 Januari yang lalu, kerajaan telah pun mengumumkan pelaksanaan semula program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0. Mulai 27 Januari yang lalu telah pun bermula, telah pun diwarakan bagaimana sebenarnya majikan dan sebagainya boleh membawa pekerja untuk didaftarkan dalam program ini. Dan inilah sebenarnya untuk antara langkah ataupun usaha kerajaan untuk memenuhi keperluan tenaga kerja asing. Yes. Kita akan bersama untuk berbincang secara mendalam ilmiah bersama dengan Datuk Seri Khairul Zaimi bin Daud, Ketua Pengarah Imigresen Malaysia. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih bersama dengan kami Datuk Seri. Baik, pastinya bila ada pengumuman sebegini, kita tahu ada yang segelintir yang kata majikan dan sebagainya, sebelum ini ada konflik dari segi tenaga kerja asing dan sebagainya kan. Jadi bila dibuka semula ni, pastinya banyak respon yang diterima. Jadi nak tahu juga, mungkin Datuk Seri boleh kongsikan bersama kami terlebih dahulu berkenaan dengan RTK 2.0 ini. Yang pertama saya ucap terima kasih dahulu kerana beri peluang kepada saya untuk menjelaskan tentang beberapa perkara berkaitan dengan isu pekerja asing sekarang ini, khususnya rekalibrasi tenaga kerja. Dan apa yang saya perlu perjelaskan di sini ialah program ini sebenarnya satu program yang berbentuk seolah-olah seperti program pemutihan, di mana kerajaan telah memberi peluang kepada semua majikan yang sekarang ini mungkin sedang menggajikan pekerja asing tanpa izin untuk mendaftarkan pekerja-pekerja mereka ini, membayar levy dan kemudian akan dikeluarkan dengan PAS Lawatan Kerja Sementara oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Jadi tidak perlu risau di kalangan majikan-majikan, mereka boleh membawa pekerja-pekerja ini untuk keluar dan mendaftarkan dengan Jabatan Imigresen Malaysia. Kerana terdapat kekhawatiran bahawa sekiranya mereka membawa pekerja-pekerja mereka ini keluar yang tidak mempunyai dokumen ini, mereka akan ditahan dan didakwa. Saya beri jaminan bahawa tidak ada tindakan penguatkuasaan yang akan diambil oleh Jabatan Imigresen Malaysia untuk tujuan pendaftaran ini. Jadi bagaimana pula dengan mungkin ada fasa-fasa yang perlu dilalui sebelum mereka ini, sebab saya perhatikan syaratnya ketat ya. Kita mematuhi semua peraturan regulasi yang ada demi menjaga kedaulatan undang-undang semuanya. Fasa-fasa yang diambil untuk memastikan ini berperingkat atau macam mana, Datuk Seri? Yang pertama sekali, majikan mereka perlu mendaftarkan permohonan mereka secara atas talian di dalam portal Jabatan Imigresen Malaysia. Kemudian Jabatan Imigresen akan memaklumkan mereka tarikh untuk datang ke mana-mana pejabat imigresen di seluruh negara dan membawa bersama pekerja asing mereka untuk tujuan verifikasi. Verifikasi ini bermakna cop jari mereka ini, biometrik, diambil rekodnya oleh Jabatan Imigresen dan kemudian akan disemak di dalam rekod jabatan. Sama ada mereka ini mungkin pernah terlibat dalam kesalahan jenayah mungkin sebelum ini, dan parti-parti seperti ini tidak akan diluluskan untuk pendaftaran. Selain daripada itu, sekiranya mereka pernah tinggal lebih masa, mereka pernah berada di dalam negara kita tanpa sebarang dokumen, ataupun mereka pernah mempunyai permit kerja, PLKS itu, tetapi bekerja di dalam sektor yang tidak dibenarkan. Yang ini semua tidak ada masalah. Majikan boleh mengambil mereka ini untuk bekerja semula. Dan selepas lulus verifikasi, majikan akan dimaklumkan dan mereka akan melakukan proses pemeriksaan kesihatan, FORMEMA, yang dikenali sebagai FORMEMA. Kemudian sekiranya FORMEMA semua lulus, tadi datang ke immigration, buat verifikasi 100 orang lulus, buat FORMEMA 100 orang pekerja lulus, majikan perlu bayar levy. Kalau di dalam sektor peladangan RM660 seorang, kalau dalam sektor perkhidmatan seperti restoran dan sebagainya RM1,850. Dan selepas bayar levy itu akan dikeluarkan
PAS lawatan kerja sementara yang berkenaan. Baik. Sebenarnya banyak lagi soalan kita nak kemukakan, pastinya akan turut membantu para majikan berkenaan dengan penggajian pekerja asing dan ini. ada SOP yang perlu dipatuhi lah tentang isi rumah ini. Memang apa masalahnya? Yalah, sebab masalah kita sekarang ini, ibu dan bapa bekerja, suami isteri bekerja, jadi itu antara tuntutan yang sekarang ni trend kan. Jadi kita memerlukan pembantu rumah tu sangat kritikal. Ya, tetapi ada halangan dari segi macam mana kita nak mempermudahkan dari segi pembantu rumah ni. Antara keperluan penting untuk kita membangunkan negara perlu juga pada isi rumah yang terjamin dengan bantuan daripada mereka ni. Immigration faham bahawa peranan pembantu rumah ini adalah sangat besar kepada rakyat Malaysia ni, terutamanya bagi mereka yang bekerja. Dan sebab itu di dalam program rekalibrasi 2.0 kali ini, sektor pembantu rumah turut dimasukkan. Bermakna sekiranya sekarang ini terdapat majikan-majikan ataupun rakyat kita yang menggunakan pembantu rumah yang tidak mempunyai sebarang dokumen, mereka juga boleh mendaftarkan pembantu rumah berkenaan untuk dikeluarkan permit kerja oleh Jabatan Immigration. Mereka juga boleh mencari sekiranya ada mungkin pendatang asing tanpa izin yang lain yang sesuai untuk dijadikan sebagai pembantu rumah, mereka boleh mohon. Dan selain daripada itu, sudah tentulah beberapa syarat perlu dipatuhi seperti pendapatan bulanan dan sebagainya, ya, yang itu masih lagi perlu dipatuhi oleh semua majikan. Dan kalau kita bercakap tentang pembantu rumah ni, saya faham bahawa sememangnya terdapat banyak isu yang dibangkitkan kepada immigration, terutama berkaitan dengan pembantu rumah lari dan sebagainya. Jadi tindakan jabatan untuk membantu majikan-majikan rakyat kita ini, semua pembantu rumah yang lari ini, ya, daripada majikan mereka, hari ini datang, esok lusa tiba-tiba hilang, majikan rugi, mereka ini akan disenarai hitamkan oleh Jabatan Immigration Malaysia. Dan sekiranya ditangkap, mereka akan didakwa dan diusir pulang. Baik. Tadi kita dah ada sedikit artikel berkenaan dengan tenaga kerja dari Indonesia, dan Duta Indonesia juga telah memberikan komen. Jadi kita nak dengar komen Datuk Seri juga berkenaan dengan isu pembantu rumah ataupun tenaga kerja yang dari negara Indonesia ni. Ya, yang pertama saya perlu jelaskan bahawa pembantu rumah ini selain daripada Indonesia, kita mempunyai 9 negara sumber yang lain. Antaranya termasuklah Filipina. Filipina sekarang ni di tangga yang kedua paling tinggi, yang paling diminati oleh rakyat Malaysia kerana kebolehan mereka berbahasa Inggeris. Dan kebanyakan majikan yang berada di bandar-bandar ni, mereka lebih memilih pembantu rumah daripada Filipina, kerana mereka lebih berdisiplin. Selain daripada itu, kita juga boleh sebenarnya membawa pembantu rumah daripada Cambodia ataupun Kemboja. Daripada Thailand pun boleh, daripada Laos, daripada Sri Lanka. Dan mungkin ramai yang tidak tahu, sebenarnya daripada Uzbekistan juga boleh dibawa pembantu rumah daripada sana. Dan salah satu daripada 9 negara sumber. Cuma mungkin agaknya kerana faktor bahasa dan budaya yang terlalu jauh berbeza. Risiko juga tu Datuk Seri? Mungkin ada sedikit risiko lah. Risiko lain perlu dipertimbangkan. Isteri kena tapis dulu Datuk Seri. Okay. Jadi bila kita buat artikel ini, Datuk, apa mungkin sambutan respon pada majikan? Sebab mungkin ada apa approach untuk mendekati mereka, memberi taklimat sebagainya dari segi pematuhan SOP yang perlu ada dalam usaha untuk tadi kata Datuk Seri, pemutihan ini. Sambutan dan terima setakat ini begitu di luar dugaan. Dalam masa 5 hari, kita bermula pada 27 hari bulan baru-baru ini, jumlah permohonan yang telah diterima oleh immigration sekarang ini ialah 47,500 orang. Tenaga kerja yang tidak sah sekarang ini yang ingin dimohon kepada Jabatan Immigration untuk diberikan PAS lawatan kerja yang berkenaan. Dan kami jangka kalau melihat kepada rekod sebelum ini, jumlah yang berjaya didaftarkan ialah seramai 265,000. Dan kami jangkakan jumlahnya mungkin akan lebih kerana kali ini syarat-syaratnya dilonggarkan. Kali ini saya perlu jelaskan, mana-mana majikan sekalipun, mungkin ada di kalangan pakcik-pakcik di kampung-kampung yang ada 7-8 ekar ladang sawit contohnya, yang ada 7-8 ekar kebun getah, mungkin digajikan rakyat asing untuk membuat kerja-kerja di ladang, boleh memohon. Begitu juga dengan peniaga-peniaga kecil di kampung-kampung, di pekan-pekan.
Mungkin ada kedai tom yum, mungkin kalau di daerah Temeloh sana popular dengan ikan patinnya, ya, ada menggunakan tenaga kerja asing. Dan yang sekarang ni tidak ada permit, juga boleh memohon kepada immigration dan kita akan luluskan semua permohonan jenis seperti ini. Baik. Dan hari ini sebenarnya kita membincangkan dua perkara. Selain daripada rekalibrasi 2.0, ada juga pelan kelonggaran penggajian pekerja asing, Datuk Seri. Apa perbezaan antara dua ni? Terdapat perbezaan yang begitu besar. Recap ialah program untuk menggajikan semula pendatang asing tanpa izin. Pelan kelonggaran ini ialah proses kerja untuk menggajikan pekerja asing secara sah yang telah dilonggarkan syarat-syaratnya. Contoh kalau sebelum ini, katakan seorang majikan dia perlu membawa masuk pekerja daripada Bangladesh. Yang pertama sekali perlu mengiklankan tawaran, kemudian memohon kepada Jabatan Tenaga Kerja Kementerian Sumber Manusia untuk membawa masuk pekerja asing. Kelulusan, ya. Kemudian perlu menjalani proses temuduga, interview dengan agensi kawal selia. Kalau dia majikan yang mempunyai restoran, agensi kawal selianya ialah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Pelbagai proses sebelum mereka boleh datang ke immigration untuk membayar levy. Sekarang ini dipendekkan proses. Mereka cuma perlu memohon kelulusan daripada Kementerian Sumber Manusia. Dan KSM akan memberikan kelulusan dalam masa 3 hari. Katakan saya majikan, saya mohon kepada KSM, saya perlu 100 orang pekerja daripada Indonesia. Saya ada restoran. KSM akan berikan kelulusan 100. Okey, setelah dapat surat kelulusan, dengan surat kelulusan itu datang ke immigration, terus bayar levy. Kalau dia luluskan 100, 100 lah dia bayar levy. Kemudian immigration akan keluarkan apa yang kita panggil calling visa ataupun visa dengan rujukan ini. Dan dengan kelulusan itu mereka boleh membuat rekrutmen di negara sumber untuk membawa masuk pekerja asing mereka. Jadi pelbagai syarat-syarat yang sebelum ini dikenakan telah pun dilonggarkan. Dan tempoh kelonggaran ini mengikut keputusan asal kerajaan ialah untuk first quarter. Tetapi saya berhasrat nanti untuk mencadangkan supaya ia dipanjangkan lagi. Tarikh luput tu. Ya, tarikh tamat. Supaya mungkin ada yang sempat membuat persiapan segi dokumentasi dan sebagainya. Jadi apa mungkin tindakan kepada majikan yang enggan bekerjasama? Sebab sekarang ni kita tengok Jabatan Immigration macam menerima dengan suci hati, ya. Jadi apakah implikasi pada majikan yang tidak mematuhi semua tawaran yang diberikan dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan ni? Bagi program rekalibrasi, ya, sekarang ni immigration mengurangkan operasi-operasi penangkapan untuk memberi peluang kepada majikan ini datang dan mendaftarkan pekerja mereka. Contohnya, kalau sebelum ini immigration berdasarkan kepada maklumat daripada orang ramai, kami akan pergi menyerbu premis-premis perniagaan, sekiranya terdapat parti akan ditahan, didakwa, majikan akan didakwa. Sekarang ini operasinya diubah sedikit. Majikan yang didapati menggajikan parti ini akan diberi nasihat untuk mendaftarkan pekerja mereka dalam masa sebulan. Dan sekiranya mereka enggan untuk mengambil peluang daripada program RTK ini, barulah tindakan di bawah undang-undang akan dikenakan. Jadi saya mohon kerjasama semua majikan, ambillah peluang ini, ya, untuk menggajikan pekerja-pekerja yang bertaraf parti sekarang ini secara sah. Pastinya pihak immigration pun untuk melaksanakan, mengawal, mengendalikan macam tadi Datuk Seri kata, kurangkan serbuan dan sebagainya, nak naturalkan benda tu kan. Pastinya susah juga, Datuk Seri. Tapi bagaimana peranan kalian lah untuk, sebab ada objektif masing-masing kan, pada masa sama perlu menjaga keselamatan dan sebagainya. Ya, satu soalan yang sangat bijak. Kerana ada program rekalibrasi dan kalau dalam masa yang sama immigration melaksanakan operasi menangkap dan sebagainya, immigration akan dipersoalkan. Ya, sekarang ada rekalibrasi, tetapi kenapa selalunya majikan akan memberi alasan bahawa mereka sedang dalam proses mengambil tindakan untuk membawa parti ini ke immigration. Jadi janganlah diambil sebarang tindakan. Sebab itu saya berikan tempoh masa sebulan daripada tarikh dilawati oleh agensi, oleh bahagian penguatkuasa saya. Majikan mesti mengambil tindakan. Mesti mendaftarkan ke semua ini di dalam portal immigration. Jika mereka tidak membuat demikian, bermakna mereka sengaja tidak mahu
menggunakan kesempatan ini dan sengaja mahu menggunakan parti sebenarnya kerana tidak perlu bayar levy dan sebagainya. Jadi dengan pelaksanaan ini mungkin juga akan memberi impak kepada jumlah tenaga kerja. Datuk Seri melihat macam mana? Yes, memangnya jumlah tenaga kerja akan meningkat dengan cara yang lebih cepat. Berdasarkan pengalaman program rekalibrasi sebelum ini, kita berjaya mengeluarkan pas lautan kerja sementara sebanyak 265,000. Satu jumlah yang tinggi dan majikan sebenarnya dapat menjimatkan antara 5 ke 6,000 kos. Sekiranya mereka membawa pekerja fresh masuk daripada negara luar. Sumber telah pun tersedia di dalam negara kita. Mereka cuma perlu membayar. Jika levinya 1,850 untuk sektor perkhidmatan, jumlah keseluruhan bayaran cuma dalam RM3,100 lebih kurang. Datuk Seri optimis dengan kejayaan RTK 2.0. Berdasarkan pengalaman sebelum ini, saya optimis. Ini adalah satu program berbentuk serampang dua mata sebenarnya. Satu untuk mengurangkan parti dan yang kedua untuk membantu meningkatkan sektor-sektor dan industri-industri perniagaan kita dan seterusnya membantu perkembangan ekonomi negara. Okay, dengan apa yang kita bincangkan hari ini, Datuk Seri, mungkin Datuk Seri sendirilah terpanggil kepada majikan mungkin masih yang kadang-kadang baru buka TV, sampai bila ni? Kan ada yang baru tahu berkenaan topik ni. Mungkin Datuk Seri ada nasihat kepada majikan juga orang ramai. Program ini akan berjalan sehingga 31 Disember tahun ini, 2023. Nasihat saya kepada semua majikan untuk program RTK, jangan menunggu sehingga saat-saat akhir. Ambil tindakan daripada sekarang supaya prosesnya dapat dipercepatkan. Dan mereka boleh menjalankan perniagaan dan sebagainya selepas ini tanpa perlu ada rasa takut-takut. Takut diserbu dan sebagainya. So, ambil kesempatan, grab the opportunity. Baik. Itu dia. Berkenaan dengan RTK. Ambil peluang dan kita manfaatkanlah segala kemudahan ini untuk menjana industri peribadi dan juga untuk negara sendiri dalam keadaan yang selamat kerana semua telah pun ada dokumen yang lengkap untuk beroperasi. Baik. Diucapkan terima kasih Datuk Seri Khairul Zami Daud, merupakan Ketua Pengarah Imigresen Malaysia. Datuk Seri, mungkin ada apa-apa lagi kata-kata? Yang tertinggal ke ada? Saya cuma ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kerana peluang ini sebenarnya sangat besar artinya kepada immigration untuk kami memberikan penjelasan dengan jelas kepada semua majikan. Apa itu RTK dan apa itu program kelonggaran. Terima kasih. Baik. Itu dia. Dah sedia dengan pembantu rumah Uzbekistan? Janganlah. Nantilah fikir banyak 9 negara kan Datuk Seri. Datuk Seri jangan senyum. Baik.